di Terengganu ni kalau dalam bahasa betul adalah Cina peranakan lah. Cina peranakan. So untuk gelaran tu kita tidak ada spesifik kepada Baba dan Nyonya. Tetapi secara common orang Terengganu ni, bila masyarakat Terengganu, masyarakat orang Melayu Terengganu juga, kalau kita pergi ke pasar orang panggil kita awang. Tak kira lah Cina, Melayu, India pun. So apabila recognize you pergi kampung, awang nak beli apa? So kalau perempuan dipanggil Mek. So oleh kerana itu daripada segi adaptasi orang-orang Cina peranakan pun kadang-kadang di kampung awang, Mek itu sebenarnya panggilan orang-orang Terengganu. Sebenarnya kaum Cina peranakan di Terengganu ni dia agak unik lah. Kita sharing ada budaya hidup yang sama dengan peranakan di Kelantan, lebih kurang sama, dan juga di Patani, Naratiwak dan sebagainya. So kalau kita nampak daripada segi geografi, kalau nak migrasi daripada China nak datang ke tanah Melayu, dia perlu sampai ke Pantai Timur dahulu. So kemudian barulah ke Melaka dan sebagainya lah. So kalau kita nampak banyak catatan dalam sejarah dahulu pun ramai pedagang-pedagang mula datang sampai ke Terengganu. So sebenarnya itu sebahagian daripada sejarah yang mana mereka apabila mereka datang berniaga, dan setengah-setengah mereka tinggal di Terengganu dan menjadi warga Terengganu. Tapi tak ramai. Semua park sahaja yang ada. So bermula dengan sungai di Kuala Terengganu, Sungai Terengganu, sungai di Marang. So kalau kita nampak banyak sejarah-sejarah ataupun artifak yang terjumpa, contohnya di Hulu Dungun, Shiling, dinasti Ming lagi, dan yang malahan yang lebih awal lagi. So kita nampak dah ada bentuk tamadun orang-orang Cina peranakan yang sampai tinggal di sini dan asimilisasi dan hidup bersama orang-orang tempatan di Terengganu. Dia kalau kita nampak daripada segi geografi di Terengganu ni, dia agak unik di Kuala Terengganu. Kalau Ptolemy kod Terengganu ni dahulu dengan nama Primula dan Kola di Kemaman. So sebab kita satu port. Apabila kita port, kita terima banyak pengaruh. Kita terima pengaruh of course daripada China. Banyak pengaruh daripada China, sebab kalau kita nampak seni bina rumah kita pun ada pengaruh China. Kalau daripada motif ukiran kayu pun ada motif bunga Melayu, di tepi bunga Cina. So orang Melayu di sini pun panggil sebagai bunga Cina. So kita nampak ada influence tu, termasuk makanan. Kita punya makanan ni dia transform daripada satu ke satu. So adanya pencampuran daripada segi masyarakat Melayu pun ada, campur daripada Cina, India, Eropah pun ada. Ada juga dengan Siam, sebab kita tak ada garam di Terengganu. Dahulu kita kena pergi ke Siam untuk beli garam. So sebab tu kita berdagang perahu besar. So garam tu sources yang penting, tak ada peti ais. So kita buat pelara, buat kerupuk, ikan kering, budu kemudian sikit, dan belacang, udang balik. So itu semua sources yang kita buat, kita boleh simpan. Daripada sources yang kita buat ni, adanya influence daripada Indo-China pun banyak. So kalau kita nampak di Thailand, di Indo-China, so banyak kicap sauce dia kita. So dia agak sama, tetapi kita tamadun kita jadi versi kita dah. Apabila dia transform tu, dia jadi versi kita. Pelara kita sekarang kurang dah pelara, kita pun jadi budu. Dan orang Cina peranakan budu tu pun diambil, dimasak, dibuat sos kicap hitam, dipanggil kecap untuk masakkan resepi Terengganu peranakan. Itu agak special. Sebab Terengganu dulu memang dia satu port yang penting. Kita nampak recorded setahun ada 2-3 kapal dagang yang besar masuk, perahu besar, contohnya itulah. So itu influence. Dan juga influence contohnya missionary daripada Eropah yang datang. So missionary daripada Eropah datang, mereka nak buat kuih-kuih. So ada kuih-kuih yang banyak menggunakan telur kuning saja sebab dia boleh tahan. So kita ada banyak sekaya, semua tu kuih-kuih yang Taman Sari semua yang ada unsur-unsur tu. Unsur-unsur Siam ada. So kita terima semua, and then we come up dengan kita punya tamadun lah. So yang agak unik. So apabila kita nampak, Cina peranakan punya makanan pun dia agak unik. Kerupuk Cina peranakan dia biasanya Cina peranakan dia agak prosperous sebab dia datang sebagai, dulu dia kerja dengan rajin. Dia start dengan ladang tebu, lada hitam, kemudian getah dan sebagainya lah. So dia dapat pendapatan yang baik. Apabila dia nak makan pun dia, contohnya kerupuk dia buat versi mereka dengan ikan yang lebih bagus, ikan parang yang putih. Dia buat sos
belacang dia come up with sauce belacang yang agak unik sikit. So dia jadi satu versi. Ini kerupuk ataupun dipanggil kapek rusak dalam bahasa Hokkien. Kerupuk peranakan. Memang di Kuala Terengganu adanya sedibana kita ada kampung Cina yang di blend arkitektur peranakan ada di sana, arkitektur daripada selatan Cina, kemudian European punya design dan juga ada Indian punya influence sedikit, campa, langkah suka. So yang tu yang kita nampak di kampung Cina. So dia agak unik lah untuk peranakan di Terengganu. Dan di kampung-kampung di Terengganu seperti Kampung Tiruk, Kampung Fikri, dia ada kampung-kampung peranakan. Ada kampung peranakan? Ada kampung peranakan. Yang mana mereka tinggal di rumah rumah Melayu, tetapi gaya susunan rumah tu adalah gaya peranakan lah, gaya Cina peranakan Terengganu. Apabila masuk tu ada tempat bersembayang, sebelah kalau kita menghadap ke rumah sebelah kanan tu memang tuan punya rumah akan tinggal sana. So dan selepas tu dapur ada gate bawah sikit. Dan adik keluarga yang lain, anak-anak di sebelah kiri kalau kita menghadap ke rumah. So dan di belakang biasanya kalau pintu depan ada, pintu belakang pun akan ada. Sebenarnya kadang-kadang ada pintu tapi tak ada tangga sebab dia ada kepercayaan feng shui juga. Mana ada pintu masuk dan keluar walaupun dia tak ada tangga yang turun. So ada ciri-ciri kecinaan di dalam kehidupan peranakan Terengganu. Kalau kita nampak penempatan yang ada di sepanjang pantai, pesisir pantai itu, banyak tempat bandar-bandar yang besar sedikit di Kemaman, Paka, Dungu, orang-orang Cina peranakan yang play important role. Mereka ada bot nelayan, pada awalnya mereka pergi nelayan, kemudian mereka jadi tauke, jadi tekong dan sebagainya lah. So sources buat ikan masing semua tu. Sebab itulah kita akan nampak scattered around that kampung-kampung lah. So apabila untuk keluar tu biasanya dia sebab kalau di Terengganu ni dia ada tokong yang digelar tokong macu. Macu tu adalah dewa kepada laut lah. So itu mereka kepercayaan mereka. So mereka selalu sembahyang macu supaya menjaga keselamatan puak-puak dia. Dan mereka juga asimilasi kepada adat-adat Melayu. Adat-adat Melayu dahulu lebih kepada animisasi Hindu Buddhis punya kepercayaan. So adanya main pantai, adanya persembahan nak buang acak di laut, nak sembah acak ni adalah. Masih lagi buat masyarakat Cina dulu pun dia ada ikut samalah. So kita kena ambil sembelih ayam hitam, ayam selasih yang darah hitam nak persembahkan di bangau tu, digantung, diikat dengan bunga galan semua tu. Setengah-setengah barang tu kita penghanyut dengan makanan. So itu cara adat orang Melayu, orang peranakan pun ada ikut sama juga dulu. Nak sembah kepada dewa laut, raksasa dan sebagainya lah. So yang tu mungkin tahun 60-an, akhir 70-an ada sikit, kemudian tak ada dah. Tak ada dah.